Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu tahun 3 Bestari? Jadi hari ini kita akan belajar lagi walaupun kita berada di rumah, tetapi cikgu sediakan satu YouTube untuk awak buat ulang kaji dan cikgu cuba pandukan pembelajaran awak. Jadi sebelum cikgu mengajar, jadi saya minta anak murid cikgu sediakan buku teks matematik, buku aktiviti, buku tulis matematik dan juga buku nota. Okey, kita boleh mula sekarang. Okey, yang pertama sekali cikgu nak kongsikan dengan awak bagaimana untuk menambah menolak melalui YouTube yang cikgu sediakan. Okey, jadi kita tengok tambah dulu. Lepas tu kita akan tengok tolak, kemudian kita akan tengok darab dan juga kita akan tengok bahagi. Jadi untuk tambah ni kita ada bentuk lazim dia, tolak kita ada bentuk lazim dia, darab ada bentuk lazim dia dan juga bahagi ada bentuk lazim dia. Okey. Jadi kita pergi pada tambah dahulu. Okey. Sarah memiliki sebuah kedai bunga. Dia menjual pelbagai jenis bunga. Semalam, dia telah menjual 1,423 kuntum bunga di kedainya. Hari ini, dia berjaya menjual 1,500 kuntum bunga lagi. Berapakah bilangan bunga yang telah dijual dalam masa 2 hari? 1,423 tambah 1,500 sama dengan... Susunkan nombor mengikut nilai tempat. Mulakan dengan menambah dari nilai tempat sah. 3 tambah sifar sama dengan 3. Teruskan dengan tempat puluh. 2 tambah sifar sama dengan 2. 400. 4 tambah 5 sama dengan 9. Dan akhir sekali, tempat ribu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia telah menjual 2,923 kuntum bunga dalam masa 2 hari. Pada hari berikutnya, dia telah menerima pesanan untuk 790 kuntum bunga lagi. Berapakah bilangan bunga yang telah dijual semuanya? Mari kita cari jawapannya. Dia telah jual 2,923 kuntum bunga dan dia jual 790 kuntum bunga lagi. Susunkan nombor mengikut nilai tempat nombor tersebut. Pada nilai tempat sah, 3 tambah sifar sama dengan 3. Pada nilai tempat puluh, 2 tambah 9 sama dengan 11. Ingat untuk bawa ke hadapan nilai digit puluh 1 kerana 11 adalah lebih daripada 10. Kemudian teruskan dengan tempat ratus. 1 tambah 9 tambah 7 sama dengan 17. Sekali lagi, tuliskan 7 dan bawa digit 1 ke hadapan. Akhir sekali, 1 tambah 2 sama dengan 3. Hooray! Sarah telah menjual 3,713 kuntum bunga semuanya. Okey, tu adalah cara macam mana untuk menambah dalam bentuk lazim. Jadi kita buka buku teks muka surat 35. Okey, boleh buka dulu buku teks muka surat 35.
Okey, untuk hari ini untuk tambah cikgu ambil 4 soalan saja, iaitu daripada buku teks soalan muka surat 35 A, B, C dan D. 4 saja. Okey, jadi semasa cikgu tunjuk ni awak boleh sediakan buku nota awak ataupun buku 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 matematik, buku tulis, ataupun kalau tak ada juga awak boleh gunakan kertas A4 ataupun kertas kajang. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan A, B, C dengan D ni dalam bentuk lazim. Okey, kita ambil soalan A, kamu boleh tengok dekat sebelah ni. Jadi kita tulis dulu nombornya ialah 5172 tambahkan dengan 19. Okey. Okey, jadi bila kita nak tambah, anak murid cikgu ada yang tak berapa mahir, jadi kita gunakan nombor sifar sampai 19 ni. Okey, macam mana kita nak menambahkan 2 tambah 9? Okey, masa cikgu tunjuk ni, kamu boleh sama-sama tulis dalam buku ataupun kertas yang awak dah sediakan. Nanti awak snap, awak ambil gambar, kemudian awak muat naik dekat Google Form yang cikgu akan beri selepas ni. Okey, kita sambung. Macam mana nak tambah 2 tambah 9? Okey, pergi dekat 2 dan kita turun 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, berapa? 11. Okey, jadi kita tulis dekat bahagian ni 2 tambah 9, 11. 1 naik atas. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, 1 tambah 7 tambah 1. Okey, 7 tambah 1 ataupun 1 tambah 7 ni senang. 7 tambah 1, 8. Tambah lagi 1, 9. Jadi kita tuliskan 9 dekat bawah ni. Okey, kemudian 1 tambah tak ada apa-apa. Jadi 1. Sama juga macam 5 tambah tak ada sama dengan 5. Jadi kita turunkan saja 1. Dan yang di sini kita turunkan 5. Okey. Okey, kita dah dapat jawapan, kita dah tambahkan semua sekali. Ingat, bawah ni bila dah habis jawab kamu barulah garis. Sebab kadang-kadang ada anak murid cikgu tengok belum ada jawapan lagi tapi dia dah garis siap-siap dulu dekat bawah. Itu salah langkah menyelesaikan soalan yang salah. Okey. Itu soalan nombor 1 ataupun A. Sekarang kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B, 843 tambahkan 6094. 843 tambah 6094. 6094. Okey. Kita tengok jadual 1 sifar hingga 19. Okey, macam mana kita nak tambahkan 3 tambah 4? Okey, kita akan 3 turunkan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya ialah 7. Okey, ada kumpul semula tak naik atas? Tak ada sebab dia kurang daripada 10. Okey. Kemudian yang ni dah selesai. Okey, cikgu gunakan warna pen lain untuk tunjukkan langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua 4 tambah 9. 4. Okey. Turunkan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13. Jadi kita tuliskan 13 kat sini. Tapi kita tahu kita nak tulis 13 kat sini tak boleh. Sini 3, 1 naik atas ataupun 1 kumpul semula. Okey, jadi kita tuliskan 3 di sini, tulis 3 dulu, baru tuliskan 1 di atas. Okey. Okey, langkah kedua warna biru ni dah selesai. Okey. Langkah ketiga. Okey, langkah ketiga cikgu pakai pen hijau pula. 8 tambah 1 nak pakai ke? Tak payah. Okey, jadi 8 tambah 1, 9. Okey, terus saja tuliskan dekat bawah ni 9. Okey. Kemudian seterusnya cikgu pakai pen lain untuk langkah seterusnya. Ada kumpul semula? Tak ada. Tak ada tambah 6,
sama dengan 6. Kita tuliskan di bawah ni ialah 6. Okey, dah siap, barulah awak gariskan di bawah ini. Okey. Kemudian seterusnya untuk soalan C. Okey, soalan C 3,702 tambahkan 4,985. Okey, bagi yang mahir terus saja tambah tanpa menggunakan jadual sifar hingga 19 ni. Okey. Baik. 2 tambah 5, 2 turun 5. 1 2 3 4 5. Okey, 7. Okey, tuliskan di sini 7. Okey, sifar tambah 8. Senang. Berapa? 8. Kemudian 7 tambah 9. Okey. Ada anak murid yang susah, kita pakai jadual. Okey, letak dekat 7, kemudian turunkan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, jadi jawapannya ialah 16. Okey, kita tak boleh tulis 16 kat sini. 6 di bawah 1 kumpul semula. Okey, kita tuliskan. Okey. Kemudian 1 tambah 3 tambah 4. Okey, letak dekat 1 tambah 3, turunkan 3. 1 2 3. Okey, kemudian tambahkan 4, turunkan 4. 1 2 3 4. Jadi jawapannya ialah 8. Okey, 8. Okey, dah dapat jawapan, gariskan. Okey. Okey, kemudian soalan yang keempat. Okey, soalan keempat untuk tambah 8,276 tambah 1,724. Okey, gariskan. Okey, 6 tambah 4. Okey, letak dekat 6 tambah 4, turunkan 4. 1 2 3 4. Okey, jadi jawapan ialah 10. Okey, ingat nak tulis 10 kat sini tak boleh. Sifar kat bawah, 1 dekat atas. Okey, jadi kita tuliskan sifar di sini, 1 di atas. Sifar 1 kumpul semula. Okey. 1 tambah 7 tambah 2. Okey, 1 tambah 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tambah 2. 1 2. Okey, jawapan ialah 10. Sama juga. Kita letakkan sifar. Kita letak sifar 1 kumpul semula. 1 tambah 2 tambah 7. Nampak macam sama je ni. Ada 1, ada 2, ada 7. Jadi jawapan dia 10. Okey, kita tak payah kira. Terus letak bawah ni sifar 1 kumpul semula. Dan yang terakhir 181. Ni kita gunakan kaedah kumpul, mengumpul. 1 dengan 1 2. Jadi 8 tambah 2 10. Kita tuliskan 10 kat bawah ni. Okey, kat sini kita boleh terus tulis 10 dekat bawah dia, pasal tak ada nombor yang perlu kita kumpul semula. Jadi di sini terus tulis 10. Okey, terus tulis 10. Selesai, gariskan jawapan. Okey. Okey, selesai untuk ulang kaji tambah. Sekarang kita tengok pula ulang kaji untuk tolak. Okey. Okey, tolak. Okey, cuba kamu tengok dulu. Pakcik Lim memiliki sebuah ladang peternakan itik. Dia ada 2,478 ekor itik di ladangnya. Dia membina sebuah reban baru untuk itik-itik itu.
Dia perlu memindahkan kesemua itik ke tempat tinggal baru itu. Dia memindahkan sebanyak 1042 ekor itik terlebih dahulu. Seterusnya, dia mengumpulkan sebanyak 745 ekor itik lagi untuk dipindahkan ke reban baru itu. Sekarang, berapakah bilangan itik yang tinggal di dalam reban lama itu? Mari kita bantu Pakcik Lim untuk mengira bilangan itiknya. Jadi, kita perlu kira 2,478 tolak 1,042 dan tolak lagi 745. Kita tolak 1,042 daripada 2,478 terlebih dahulu. Susunkan nombor dalam bentuk lazim. Mulakan tolak dari nilai tempat sah. Teruskan dengan puluh, ratus dan akhir sekali ribu. Kita dapat 1,436. Seterusnya, tolak 745 daripada baki itu. Ingat untuk mula menolak dari nilai tempat sah. Alamak, 3 tidak boleh tolak 4. Apa yang perlu kita lakukan? Pinjam 1 daripada nilai tempat ratus. Jadi, 4 menjadi 3 dan 3 menjadi 13. Kita dapat 9 di sini. Di tempat ratus, kita tinggal 3 yang mana lebih kecil daripada 7. Kita perlu pinjam lagi. Kali ini daripada nilai tempat ribu. Jadi, 13 tolak 7 sama dengan 6. Kita hanya mempunyai sifar di tempat ribu. Kita dapat jawapannya iaitu 691. Masih ada 691 ekor itik yang tinggal di reban lama. Mari kita bantu Pakcik Lim memindahkan itik-itik itu ke reban baru. Good grammar and spelling are important. Okey, tadi penjelasan tentang macam mana nak menolak. Okay, sekarang kita tengok buku teks. Buku teks muka surat 47. Okey, buka muka surat 47. Oh, okey, dah terlepas. Okey, ni 47. Okey, kita cuba buat 3 latihan ni. Okey. Okey, sekejap saya buka whiteboard. Okey, kamu boleh tengok dekat whiteboard di sebelah macam mana kita nak selesaikan soalan A. Baik, soalan A ialah 5,134 tolakkan dengan 5. Okey, garis di bawah dia. Okey, sekarang kita nak menolak. Okey, kita guna jadual sifar hingga 19. Okey, kita tengok daripada atas. 4 tolak 5. 4 lebih kecil daripada 5. Jadi kita kena pinjam sebelah. Okey, cara dia. 3 ni kita potong. Tulis 2 di atas dia. Betul-betul atas dia. Kemudian, mana pergi 1 yang telah kita ambil ni? Kita letak depan macam tu. Okay, jadi kita nampak 14 kat sini. Okay, 14 tolak 5. Okay, letak dekat 14. Bila tolak, dia makin kecil ataupun naik ke atas. Kita tolakkan 5. Naikkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya ialah 9. Tuliskan 9 di sini. Okay, jadi di sini ialah 9. Baik. Kemudian 2 tolak tak ada sama 2. 1 tolak tak ada 1. 5 tolak tak ada 5. Kita tuliskan saja terus nombornya. 2, 1, 5. Okey, gariskan. Okey, selesai soalan A. Kita pergi pula
Soalan B. Soalan B 9,425 tolakkan dengan 173. Okay, gariskan. Okay. 5 tolak 3. Okay, 5 tolak 3. Naikkan ke atas 3 kali. 1, 2, 3. 5 tolak 3, 2. Kemudian 2 tolak 7. Okey, 2 tolak 7. 2 lebih kecil daripada 7. Jadi kita pinjam sebelah. Jadi kita pinjam sebelah. 4 potong jadi 3. 1 letak depan 2 macam tu. Jadi kita nampak 12. Okay, kita letak macam tu. Okay, kita nampak 12. Baik. 12 tolak 7 barulah kita bertolak. Pasang nombor besar, tolak nombor kecil. Okey, letak dekat 12. Kemudian naikkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapannya ialah 5. Kita tuliskan 5. Okey, 5. Kemudian 3 tolak 1. 3 tolak 1 mudah. 2. Dan 9 tolak tak ada 9. Okey, gariskan. Okey, kamu ikut tak langkah-langkah ni? Pastikan kamu ikut langkah-langkah yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, kemudian kita pergi soalan yang ketiga, iaitu 4,086 tolakkan dengan 1,902. Oops. 1,902. Okey, gariskan. Okey, mula-mula sekali 6 tolak 2. 6 tolak 2. Okey, kalau tak mahir 6 1 2. Okey, jadi jawapannya ialah 4. Okey, 4. Okey, 4. 8 tolak sifar 2. 8 tolak sifar 8. Okey. Kemudian sifar tolak 9. Okey, sifar nak tolak 9 tak boleh. Jadi kena pinjam sebelah. Okey, 4 ni potong. Jadi 3. Letak depan dia 1. Maka kita nampak 10. 10 tolak 9 pun mudah. 10 tolak 9 1. Dan seterusnya 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, jadi jawapannya 2,184. Okey. Dapat murid-murid? Okey. Seterusnya kita pergi ulang kaji untuk mendarab. Darab nombor Okey, darab. Okey, kamu boleh tengok ni dulu. Alice sedang duduk berehat dengan kakaknya di luar kawasan rumah mereka apabila seekor arnab putih melintas dekat dengan mereka. Dia mengikut arnab itu sehingga sampai di sebuah lubang. Alice terjatuh jauh ke dalam sebuah alam ajaib yang dipenuhi dengan nombor. Ada sebuah pintu yang tertulis. Untuk membuka pintu, anda perlu darabkan 12 darab 4 dan sebut jawapannya dengan kuat. Arnab putih melompat ke arah Alice dan berkata, "Saya akan bantu awak, Alice, jika awak buat apa yang saya cakap." Mula-mula, tuliskan nombor-nombor itu. Letakkan nombor yang lebih besar di atas dan nombor yang lebih kecil di bawah. Mula mendarab dinilai tempat sah. 2 darab 4 ialah 8. Kemudian, darabkan nilai tempat puluh. 1 darab 4 ialah 4.
Jawapannya ialah 48, jerit Alice. Pintu itu terbuka ke dalam sebuah alam ajaib yang lain pula. Di situ, dia menjumpai sebuah pintu lain yang tertulis, untuk membuka pintu, anda perlu darabkan 226 darab 4 dan sebutkan jawapannya dengan kuat. Arnab itu melompat ke sebelah Alice. Alice berkata, saya akan cuba selesaikan masalah darab ini. Dia susunkan nombor-nombor itu dalam bentuk lazim. Dia darab nombor di tempat sah terlebih dahulu. 6 darab 4 dan mendapat 24. Dia menuliskan 24 di bawah garis itu. Sebelum dia darabkan 40, Arnab itu berkata, Alice, apabila awak dapat nombor 2 digit, awak perlu mengumpul semula nilai puluh dan letakkan digit yang kedua di atas nombor 2. Sekarang, darab 40 dan tambahkan dengan digit yang dikumpulkan semula itu. Sekali lagi, kumpulkan semula. Jadi, letakkan 1 di atas tempat ratus. Kemudian, darabkan nombor di tempat ratus. Dan, tambah digit yang dikumpulkan semula itu. Jawapannya ialah 904. Pintu itu terbuka ke dalam alam ajaib yang lain pula. Alice sekarang berada di alam yang menakjubkan bagi pendaraban. Okey, itu dia tentang ulang kaji bahagi. Jadi untuk ulang kaji darab. Jadi kita pergi latihan darab dalam buku teks muka surat 65. Okey, muka surat 65. Okey, ni soalannya. Okey, ada 4 soalan dalam bentuk lazim. Jadi kita cuba buat. Cikgu akan tunjukkan dalam whiteboard. Okey, boleh tengok dekat whiteboard kat sebelah. Okey, soalan A ialah 30 darab 2. Okey, macam mana kita nak selesaikan dalam bentuk lazim? 30 darab 2. 30 darab 2. Baik. Untuk selesaikan soalan ni, kita perlu sediakan sifir. Bagian yang boleh cikgu yang tak hafal lagi sifir. Okey. Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan darab ni memang sebaiknya jadi untuk mendarab sebaiknya awak dah hafal sifir-sifir ni. Tapi walau bagaimanapun awak boleh ambil masa lain untuk hafal sifir. Jadi tips sebelum nak hafal sifir ni, cikgu boleh bagi tahu, kalau awak nak hafal sifir, awak kena ada tempat yang selesa. Awak tak kira dekat mana, dekat meja makan yang telah dibersihkan pun boleh, di ruang tamu. Kalau boleh jangan hidupkan TV, fokus satu-satu buat kerja. Kalau kata nak hafal sifir, hafal sifir. Okay, jadi masa awak nak hafal tu, awak kena sebut 1 darab 2, 2 2 darab 2, 4 3 darab 2, 6 4 darab 2, 8 dan seterusnya. Itu gaya macam mana untuk awak menghafal sifir. Jadi sebenarnya bila kita nak hafal ni, kita kena ulang banyak kali. Jadi bukan sekali. Jadi kalau boleh banyak kali. Dalam program Panatia Matematik Sekolah pun cikgu dah upload macam mana video untuk membantu awak menghafal sifir. Jadi awak boleh refer ke kelas Panatia Matematik. Okey, jadi cikgu beranggapan sekarang ni awak belum hafal lagi. Jadi kita nak selesaikan soalan ni macam mana? Kita kena rujuk kepada sifir-sifir yang kita dah sediakan ni. Baik. Untuk 30 darab 2 kita kena darabkan yang belakang dengan bawah ni lah. Okey, jadi yang pertama sifar darab 2 sifar.
Okey, kita tuliskan bawah ni sifar. Okey. Sifar ni kita dah gunakan. Dekat atas ni sifar kita dah gunakan. Okey. Kemudian kita pergi kepada nombor sebelumnya, iaitu 3. 3 darab 2 dan 3 kena darabkan dengan nombor yang di bawah ni. 3 darab 2. Okey, 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi tuliskan 6 di situ. Okey, dah siap garis. Okey, mudah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Jadi soalan B ni 67 darabkan dengan 6. Okey. Bila darab dengan 6 bermakna kita kena rujuk kepada sifar 6. Ni sifar 6 Baik. Yang pertama 7 darab 6. Okey, 7 darab 6 42. Okey, kita tuliskan 2 di sini dan 4 kumpul semula Jadi 6 darab 7 kita boleh conteng kat tepi ni 42. Jadi 2 letak di bawah sini dan 4 kita letak atas ni kumpul semula. Okey, kemudian 6 ni kita dah pakai. Nombor sebelumnya ialah 7 ni kita dah pakai. Sebelumnya ialah nombor 6. Okey, 6 darab 6. 6 darab 6 36. Okey, kita conteng 36 kat sini. Okey, 36. Okey. Disebabkan ada kumpul semula ni, mula-mula jangan kita tambah dulu. Jangan 6 tambah 4 10, lepas tu awak darabkan dengan 6. Okey, itu salah Ambil dulu nombor ni, 6 darab 6 36. Okey, kita dapat 36. Apa nak buat dengan yang kumpul semula ni? Okey, kita tambahkan. Ini kita potong supaya kita tak keliru. Okey, tambah 4. Okey, kita tambahkan 6 tambah 4 10. Sifar 1 kumpul semula. Okey, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi 40 yang kita dapat. Okey, adakah kita nak tulis 40 kat sini? Sorry. Kita tulis 40 kat sini. Ya, kita terus tulis 40 kat situ. Kenapa? Kerana tidak ada nombor lagi yang perlu kita kumpul semula. Jadi terus tulis 40 kat sini. Jadi 40. Okey, gariskan. Jadi jawapan untuk 67 darab 6 ialah 402. Okey, kemudian yang seterusnya soalan C. Okey, soalan C 209. 209 darab 3. Okey, gariskan. Okey, jadi bermakna untuk bentuk lazim darab ni kita kena rujuk kepada sifar 3. Ni sifar 3. Okey. Okey, 9 darab 3. Kita tengok 9 darab 3 27. Okey, 27 kita tahu kumpul semula. Kalau tak pasti, awak tulis dekat sebelah sini 27. Tulis 27. Okey, yang di belakang ni letak dekat bawah. 2 ni kumpul semula. Ni 2. Baik, cikgu dah cakap tadi jangan tambah dulu. Ambil terus nombor ni. Sifar darab 3. Sifar darab 3, apa saja sifar yang darab dengan mana-mana nombor, dia mesti sifar juga. Okey, jadi sifar darab 3, sifar. Okey, perlu ke nak tulis kat sini? Saya rasa tak perlu Sifar darab 3, sifar tambah 2. Sifar tambah 2. Sifar tambah 2. Ya, 2 Jadi tuliskan 2 dekat bawah ni. 2 dekat bawah ni. Okey, kemudian 9 kita dah guna, sifar kita dah guna, kita guna nombor depan ni pula. Okey. 2 darab 3. Okey, tengok. 2 darab 3 6. Okey. Terus tulis dekat bawah ni 6. Ada kumpul semula? Tak ada. Jadi jawapannya ialah 627. Okey. Soalan yang seterusnya untuk darab 2015. 2015.
15 darab 4. Okey. 2015 darab 4. Okey, tengok pada sifir. Sifir berapa yang kita akan buat rujukan? Sifir 4. Okey, ini sifir 4. Baik. 5 darab 4. Cari 5 darab 4. 5 darab 4 20. Okay, contenglah kat tepi ni, tak apa. Okey. Okey, sifar di sini dan 2 kumpul semula. 2 kumpul semula. Okey. Okey, 5 dah pakai. Nombor sebelumnya ialah 1. Jadi 1 darab 4 4. 4 tambah 2 4 tambah 2 6. Okey, 6. Okey, ada kumpul semula tak? Tak ada. Okey, sifar darab 4. Cikgu dah ajar dah tadi, apa saja nombor sifar yang darab dengan apa saja nombor, dia akan jadi sifar balik semula. Jadi sifar darab 4 sifar. Kita tuliskan kat sini sifar. Okey, 5 dah pakai, 1 dah pakai, sifar dah pakai 2. Okey. 2 darab 4. Okey, tengok 2 darab 4 8. Okey, terus saja tulis di bawah ni ialah 8. Jadi jawapannya ialah 8060. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahagi. Okey, tadi cuba tengok video ni dulu. Ibu George membeli 320 biji gula-gula di sebuah kedai. George dan 4 orang kawannya akan memperoleh gula-gula itu. Bolehkah anda cari berapakah bilangan gula-gula untuk setiap orang kanak-kanak? 320 ialah nombor yang besar. Jadi, adalah sukar untuk dibahagikan satu persatu seperti yang kita lakukan sebelum ini. Kita perlu melaksanakan bahagi menggunakan bentuk lazim. Mula-mula, lukiskan simbol ini. Ini ialah simbol untuk bentuk lazim. Kemudian, kita letakkan dividen di sebelah kanan dan pembahagi di sebelah kiri. Untuk soalan ini, 320 ialah dividen dan 5 ialah pembahagi. Jadi kita letakkan 320 di sebelah kanan simbol dan 5 di sebelah kiri simbol. Kemudian, kita mulakan bahagi dari nilai tempat paling besar di sebelah kiri dividen. Tetapi, memandangkan 3 adalah kurang daripada 5, kita perlu masukkan digit yang di sebelah menjadi 32. Kemudian, kita cari nombor yang apabila didarabkan dengan 5, sama ada memberikan tepat 32 atau nombor lebih kecil yang paling hampir kepada 32. Mari kita lihat pada jadual sifir 5. 30 ialah nombor paling hampir kepada 32. 30 juga lebih kecil daripada 32. 30 ialah 5 darab 6. Jadi, kita letakkan 6 di atas simbol itu dan 30 di bawah 32. Seterusnya, kita tolakkan 30 daripada 32 dan letakkan jawapan di bawah satu garisan mengufuk. Kemudian, kita bawa ke bawah nombor yang seterusnya dalam dividen, sifar dan letakkan di sebelah 2. Kita ulang proses yang sama dengan mencari suatu nombor yang apabila didarabkan dengan 5 memberikan 20. Nombor itu ialah 4. Jadi letakkan 4 di atas dan hasil darab 20 di bawah. Kemudian, kita tolakkan nombor itu sekali lagi dan letakkan jawapan di atas garis mengufuk. 64 ialah jawapannya. Jadi, setiap kanak-kanak memperoleh 64 biji gula-gula.
Bukankah ini satu kaedah yang jauh lebih pantas daripada membahagikan gula-gula satu persatu? Mari kita belajar dengan lebih lanjut dalam modul ini. Okey, tu dia tadi ulang kaji tentang bahagi. Okey, kita tengok buku teks muka surat 72. Okey, muka surat 72. Okey, tu dia. Soalan A, B, C dan D. Okey. Cikgu akan sediakan whiteboard. Okey, kamu boleh lihat dekat sebelah. Okey. Untuk soalan A ialah 45, kita sebut yang dalam dulu 45 bagi 2. Okey, jadi kita tuliskan 45 bahagi dengan 2. Okey, kita tengok sifir sebab ia ada berkaitan dengan sifir 2. Okey, tengok sifir 2 kat sini. Okey. Okey, yang pertama sekali, nombor apa yang kita nak ambil antara 4 atau 5? Okey, kita ambil nombor 4 dahulu. Okey, kita ambil nombor 4 dahulu sebab apa? Dalam sifir 2 ada 4. Okey. Jadi bila awak tengok 2 kali 2 4. Okey, awak sebut pun sama juga Jadi bila awak tulis dekat bentuk lazim bahagi ni 2 kali 2 4. Okey, jadi apa yang perlu awak tulis sama macam sifir 2 yang awak tengok ni, 2 kali 2 4. 2. Okey, ni 2 kali 2 kali 2 4. Okey, kita ulang lagi sekali. Okey. 2 kali 2 4. 4. Okey. Okey, bila awak dah tulis macam tu, automatik selepas itu awak buat tolak dan garis. Okey. Okey, sekarang kita tolakkan. 4 tolak 4 sifar. Okey. 4 tolak 4 sifar, tuliskan sifar di bawah dia. Okey, langkah pertama dah selesai. Okey, saya gunakan warna lain untuk langkah yang kedua, di mana nombor 5 ni belum selesai lagi. Okey, dalam sifir 2 awak tengok ada 5 tak? 2, 4, 6. Alamak, tak ada. Jadi adakah kita ambil 4 ataupun 6? Okey, kalau kita ambil 4, dia kurang daripada 5. Kalau kita ambil 6, dia lebih daripada 5. Jadi kita ambil yang kurang dan paling hampir, iaitu 4. Apa sifir dia? 2 kali 2 4. Okey, jadi sama juga. 2 kita sebut sama. 2 kali 2. 2 kali 2. Oops. Cikgu tertinggal kat sini step yang kedua. Okey, langkah yang kedua, sebelum kita nak selesaikan tu, cikgu ulang lagi sekali. Kita turunkan 5. Okey, jadi kita turunkan 5. Okey, barulah kita nampak 5. Okey. Jadi ambil semula yang ni tadi. 2 darab 2 4. Okey, tadi 2 darab 2 4. Tolak garis. 5 tolak 4, 5 tolak 4 1. Okey. Ada nombor lagi tak yang perlu diturunkan? Tak ada. Okey, bila tak ada, awak buat langkah ini. Okey, garis bawah tulis baki. Tulis baki saja. Okey, kemudian di atas awak tuliskan baki 1. Okey, jadi jawapannya apa? Jawapan untuk 45 bahagi 2 ialah 22 baki 1. Okey, 22 bagi 1. Okey, kamu kalau dalam kertas 2, kamu tak perlu ulang untuk tulis jawapan ni, kecuali kalau diminta. Kalau mesti kata disuruh selesaikan saja, awak cuma tunjukkan bentuk lazim ni sahaja. Jadi nanti pemeriksa dia akan, ataupun penanda cikgu
akan tengok jawapan awak yang atas ni. 22 bagi 1 dah memadai. Jadi tak perlu tulis. Ini saya tulis pasal nak tunjuk dekat awak je Okey, jadi macam tu jawapan dia. Okey. Belum mahir sangat. Kita mahirkan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Okey, kita cuba buat soalan B ni sama-sama. Jadi soalan B 590 bahagikan dengan 3. Okay, 590 bagi 3. Okey, kita tengok sifir. Okey, kamu rasa sifir apa yang digunakan untuk menjawab soalan ni? Kita tengok sifir 3. Okey, sifir 3. Baik. Nombor pertama 5. Cari 5 dalam sifir 3. Tak ada. Yang ada yang paling hampir dan tidak lebih ialah 1 darab 3. Okey, sama macam yang saya ajar tadi. Kita tulis atas dulu. Okey. Kalau 1 darab 3 bermakna kita sebut sini 3 darab 1. Okey, 3 darab 1. 3 darab 1, 3. Lepas tu tolak garis. Okey. Dah tolak garis je, automatik awak kena tolakkan ni dulu. 5 tolak 3. 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey. Kemudian dah dapat jawapan. Kita tengok dekat sebelah ni ada 9. Jadi kita kena buat ke bawah, turunkan 9. Okey, nombor yang kita nampak di sini ialah 29. Okey, tengok dalam sifir 3, 29 tak ada. Yang ada 27 dengan 30. Okey, nak ambil 27 ke nak ambil 30? 30 dah lebih. Ambil yang atas dia, iaitu 9 darab 3 ataupun 3 darab 9, 27. Jadi kita sebut kat sini sebab 3 kat sini, kita sebut 3 dulu. 3 darab 9, 27. Okey. Jadi maknanya 3 darab 9, 27. Okey, tuliskan 3 darab 9, 27. Tolak garis. Okey, bila tolak garis awak dah tahu dah. 9 tolak 7, 2. Okey. Okey, bila dah dapat jawapan ni, tengok ada nombor lagi tak perlu diturunkan? Ada, iaitu sifar. Okey, turunkan sifar. Turunkan sifar. Apa nombor yang kita nampak sekarang? 20. Okey, ada tak 20 kat sini? Okey, yang ada 21. Tak boleh ambil, kita ambil yang 18. Jadi 6 darab 3, 18 ataupun 3 darab 6, 18. Jadi kat sini kita kena sebut 3 darab 6, 18. Jadi 3 darab 6, 18. Okey, kita tuliskan 3 darab 6, 18. Tolak garis. Okey, bila tolak garis, tolakkan. Okey, tolak ni tadi awak dah belajar. Sifar tolak 8 tak boleh, kena pinjam sebelah. Potong jadi 1, tulis atas dia 1. Tulis 1. Mana pergi 1 tu, letak depan dia. Okey, 10. Jadi 10 tolak 8. 10 tolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi 10 tolak 8, 2. Okey, tak ada nombor lagi kan nak diturunkan. Jadi 2 ni kita buat apa? Tulis baki. Dan di atas kita tulis baki 2. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 590 ni ialah 590 bagi 3 ialah 196 bagi 2. Okey, boleh? Okey, kemudian seterusnya soalan D. Soalan C. 8,032 bahagi
7. Okey. CV apa nak pakai? CV 7. CV 7. Baik. CV 7. Okay, tengok CV 7, nombor yang pertama ialah 8. Ada 8 kat sini? Tak ada. Yang ada 14 kemudian 7. Jadi kita ambil 1 darab 7 ataupun 7 darab 1. Jadi dalam situasi ini sebab 7 dekat luar, kita sebut 7 dulu. 7 darab 1 7. Jadi 7 darab 1 7. Okey, penting untuk awak tulis atas dulu kemudian baru bawah. Itu langkah yang saya dah bagi tahu. Jangan awak tulis kat bawah ni pula dulu. 7 darab 1 7. Okey, jadi awak selesaikan. 7 darab 1 7. Tolak garis. 8 tolak 7 1. Okey, kemudian turunkan sifar. Okey, awak nampak 10. Cari 10 dalam CV 7 tak ada. Yang ada masih lagi 7 darab 1. Okey, 7 darab 1 7. Okey, boleh tuliskan 7 darab 1 7 tolak garis. Saya sebut laju, tolak garis. Maksudnya sekali arung. Tolak garis. Okey, 10 tolak 7. 10 tolak 7 3. Okey. Lepas tu apa kena buat? Turunkan 3. Okey, sekarang kita nampak nombor yang di bawah itu ialah 33. Cari 33 dalam CP7. 33 yang ada 35 dan di atas 35 dah lebih. Jadi kita ambil 28. 7 darab 4 28. Okey, 7 darab 4 28. Okey, tuliskan 7 darab 4 28 tolak garis. Okey, kita tolakkan. 3 tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah, potong, tinggal 2, jadi 13. 13 tolak 8. Okey, 13 tolak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 13 tolak 8 sama dengan 5. Kemudian 2 tolak 2 sifar. Kita tuliskan sifar. Okey, ada lagi nombor yang nak diturunkan? Ada. Okey, iaitu turunkan 2 di sebelah 5. Sekarang kita turunkan 2. Okey, nombor yang kita nampak ialah sifar 52. Okey, dalam CV apa? CV 7. Mana 52? Ni 56. Jadi kita tak boleh ambil 56, kita ambil 49. Sebutan dia ialah 7 darab 7 49. Okey, 7 darab 7 49. Okey, tolakkan. Selesaikan, tunjukkan. 7 darab 7 49 tolak garis. Okey. Okey, tolakkan. 2 tolak 9. 2 kecil daripada 9. Tak boleh. Jadi kita kena potong 5 jadi 4. Sini jadi 12. 12 tolak 9. 12 tolak 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, jadi jawapannya ialah 3. Okey, 3. 4 tolak 4 sifar. Okey, ada lagi nak diturunkan? Tak ada. Garis bawah dia tulis baki, dan di atas tulis baki 3. Okey. Okey, selesai untuk ulang kaji tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, untuk latihan
Okey, sekejap. Okey, untuk latihan tambah tolak, darab dan bahagi itu, awak boleh tengok dekat buku teks, dekat buku teks, muka surat yang saya nyatakan tadi. Iaitu tambah muka surat 35, kemudian tolak muka surat 47, darab muka surat 65, bahagi muka surat 72. Jadi untuk latihan tu nanti saya akan hantar Google Form. Jadi awak akan buat tambah tu dalam satu muka surat 4 soalan tu. Lepas tu tolak pun macam tu juga, satu muka surat. Kemudian darab pun satu muka surat, bahagi pun satu muka surat. Jadi tinggal awak snap 4 kali saja gambar untuk saya buat penandaan. Okey, jadi saya harap kamu jangan putus asa, walaupun kita belajar dalam keadaan macam ni secara offline, tapi kita tetap juga belajar. Jadi untuk itu latihan ini saya akan bagi tempoh masa sampai hari Khamis minggu depan. Jadi pada hari Khamis minggu depan cikgu akan ajar pula macam mana nak selesaikan dalam bentuk macam ni pula, dalam bentuk ayat matematik yang kita tukarkan kepada bentuk lazim. Okey, jadi hari ni kita belajar semua tentang bentuk lazim, tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi cikgu dah bersiaran dengan awak hampir ke 1 jam, iaitu lebih kurang dalam 57 minit. Jadi apa kekurangan daripada cikgu minta maaf, dan jangan putus asa untuk belajar. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.